Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Gaddafi Musli dalam kalender jenayah My Metro Online di mana kami akan membawakan kepada anda sinopsis atau ringkasan jenayah sepanjang minggu ini. Bayi tidak berdosa jadi mangsa. Fenomena perjudian bola sepak atau buki bola sepak. Cubaan melarikan mesin ATM gagal. Setiap kali menjelang kejohanan Piala Dunia FIFA, masyarakat di negara ini tentunya digemparkan dengan isu perjudian bola sepak atau lebih dikenali sebagai buki bola sepak. Dan penjenayah-penjenayah menggunakan pelbagai taktik licik untuk mengaburi mata pihak berkuasa bagi meneruskan aktiviti haram ini. Ikuti laporan ini. Baru-baru ini, kru My Metro Online berkesempatan mengikuti Ops Soga atau Soccer Gambling yang dijalankan polis IPK Kuala Lumpur. Dua beradik yang bekerja sebagai arkitek ditahan ketika mereka menjalankan perjudian online bola sepak Piala Dunia yang dipercayai membabitkan nilai pertaruhan lebih RM5 juta. Kedua mereka yang berumur 33 dan 35 tahun ditahan di rumah mereka di Jalan Greek, Taman Rainbow, Kuala Lumpur. Pegawai Operasi Bahagian Maksiat, Kongsi Gelap dan Perjudian di 7 IPK KL, Assistant Superintendent Goh Chi Kiat berkata, rumah teres 3 tingkat itu dipasang kamera litar tertutup CCTV dan alat pengesan laser. Beliau berkata polis pada mulanya gagal memasuki rumah itu namun bertindak memanjat pagar lalu memecahkan pintu grill rumah tersebut tanpa disedari penghuninya. Apabila menyedari kehadiran polis, mereka cuba mematikan switch sebuah komputer yang pada skrinnya tertera pertaruhan judi bola sepak Piala Dunia. Goh berkata komputer itu dirampas dan mereka berdua ditahan mengikut Seksyen 6/3 Akta Pertaruhan 1953. Kes itu merupakan yang pertama di sekitar Lembah Kelang sejak Ops Soga dilancarkan bagi mengesan sindiket perjudian internet di seluruh negara sempena bola sepak Piala Dunia. Tentang bola, we are happy. We had 2 big raids that we've been informed. We are still working. In fact, the 2 raid yang kita buat tu, yang kita tangkapan tu yang nak kata, in fact, it's I would consider a very successful raid. Kerana dia melibatkan pertaruhan yang amat tinggi. Millions of ringgit been involved here. And we have been able from the areas to identify who the players are in this thing. I cannot reveal you at the moment because it's still under investigation. It has only that suffice for me to tell you that kita telah identify orang-orang tentu, matter of time untuk kita melaksanakan tangkapan seterusnya dalam masa yang terdekat ini. We are interested of the big players. Orang-orang yang masuk pertaruh tu kita akan cari jugalah, kan? Kerana kita nak kenal pasti line tu kan. So that's the process, isn't it? So apa yang penting ialah sekurang-kurangnya kita ada kejayaan. Itu yang penting. Kita ada kejayaan dan kita ada sikit orang kata apa ni, cahaya untuk melakukan tangkapan selanjutnya. Walaupun mempunyai perancangan terperinci dan peralatan menyamun yang lengkap, sekumpulan penjenayah dipercayai lebih daripada 2 orang gagal mencuri wang mesin pengeluaran wang automatik ATM dalam sebuah stesen minyak di Puchong pagi semalam. Dalam kejadian, kira-kira jam 4 pagi itu, sebuah stesen minyak di Taman Tenaga dipecah masuk melalui pintu belakang yang menyambungkan bahagian tandas dengan ruangan kedai yang menempatkan mesin ATM berkenaan. Pelbagai peralatan termasuk alat kimpalan dan pecah rumah digunakan dalam percubaan menyamun itu namun masih lagi tidak berjaya dipercayai kerana kesuntukan masa dan alatan kimpalan pemotong besi kehabisan gas. Timbalan Ketua Polis Daerah Subang Jaya Superintendent Abdul Aziz Abdul Majid berkata pihaknya mendapat laporan daripada pemilik stesen minyak pada jam 4.20 pagi yang mendapat maklumat daripada syarikat keselamatan mengenai ada pergerakan dalam stesen mereka dan kereta peronda polis dikejarkan ke lokasi kejadian. Menurut Abdul Aziz, ketika polis sampai ke tempat kejadian, mendapati suspek sudah tiada dan mesin ATM terbabit mempunyai kesan dipotong. Pihaknya menemui 2 tong gas lengkap dengan peralatan memotong besi, 3 beg berisi peralatan memecah rumah dan beberapa pasang sarung tangan. Katanya jeriji besi turut dipotong manakala pintu kayu ditebuk lubang yang hanya boleh meloloskan individu bertubuh kecil bagi mengelakkan sistem penggera berbunyi.
Stesen minyak itu hanya mempunyai satu kamera litar tertutup CCTV yang dipasang berhampiran mesin ATM berkenaan, namun ditutup oleh penjenayah menggunakan mangkuk makanan. Menurutnya, daripada siasatan awal dan bukti yang ada di tempat kejadian, mendapati cubaan menyamun itu dilakukan lebih dari 2 orang dan mempunyai perancangan yang terperinci serta penjenayah mengetahui selok-belok stesen minyak. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 453 dan 435 Kanun Keseksaan kerana khianat dengan api atau bahan letupan dan menceroboh. Baru-baru ini kita digemparkan dengan perbuatan tidak berperi kemanusiaan beberapa individu yang bertindak sesuka hati membuang bayi mereka. Ada yang dibuang di hadapan rumah orang yang tidak dikenali dan ada juga yang dibuang di tong sampah. Kalender Jenayah mengupas isu ini. Alangkah malang nasib 2 bayi lelaki yang baru dilahirkan apabila ditinggalkan ibu bapa masing-masing yang tidak mengenal erti kemanusiaan. Di Rawang, seorang bayi lelaki ditemui dalam keadaan bogel dengan hanya beralaskan daun pisang yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya di belakang sebuah rumah di Taman Mawar. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Abdul Rahman, sesulan laporan itu, anggota unit Peronda Polis MPV Rawang bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati bayi terbabit masih hidup dan cukup sifat. Menurutnya, ketika ditemui, bayi malang itu dalam keadaan sihat dan tidak ada kesan lebam atau luka di badannya, kecuali hanya sedikit kesan gigitan serangga. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan manakala bayi dan suspek dihantar ke Hospital Selayang untuk rawatan susulan berikutan bimbang terdapat kecederaan dalaman pada bayi terbabit. Bagi wartawan yang pernah membuat liputan kes buang bayi, ia merupakan satu tugas yang cukup mencabar. Oh, pernah. Saya pernah cover satu kes ni di Seri Kembangan. Ketika itu saya menerima maklumat daripada rakan media lain lah, mengatakan ada jumpa satu mayat bayi di sungai. Kami ke tempat kejadian dan tengok polis dah angkat mayat bayi itu ke atas, tak ada dengan keadaan dia lebam-lebam lah. Sempat tak tengok dengan dekat rupa bayi itu macam mana? Oh, tak sempat sebab dah dibalut dengan kain. Kalau ikutkan tu kita nak je tulis macam ibu yang kejam ni kan, tapi sebab kita tanggungjawab kita, so tulislah story biasa-biasa je walaupun memang sedih masa tu. Perasaan memanglah sedih kan, tapi kita menulis based on fakta, tapi dia mempengaruhi lah kita punya penulisan. Mungkin kita luahkan perasaan sedih tu kat dalam tu lah. Kadang-kadang geram tu ada juga kan, tapi kita melaporkan lah, kita tak boleh buat apa kan. Bagi penolong pengurus Iman Perempuan Sidim Bukit Beruntung, Nur Silawati Osman, kejadian buang bayi berpunca daripada pergaulan yang terlalu bebas antara remaja yang akhirnya menyebabkan maksiat. Satu, kita balik pada agama lah. Kita bagi diorang pengetahuan agama yang asas kan. Kata dosa benda tu. Kadang sebab diorang ni tak tahu. Ada yang tu bila saya bercerita kisah Nabi Lut pun diorang tak tahu. Macam Ana tadi kan. Itu saya nampak dia memang kita tengok keluarga dia pun sosial. Jadi memang kurang agama lah. Jadi kita bagi tahu yang mana dosa. Kita bagi bukakan kesedaran pada dia orang lah. Tengok tahap kesedaran dia tu. Ada yang sedar tapi dia masih orang kata nakkan keseronokan tu. Alpa kan. Tahu bukan tak tahu tapi usaha tu kurang. Bila usaha tu kurang, dia tak dapat hidayah lah. Sebab benda ni hidayat kan. Kita sentiasa dengan dia orang, kita nampak. Kita boleh nampak lah kalau betul-betul dia insaf ataupun dia hanya orang kata di sini aja. Dia memang tak kuat di luar. Sebab kadang-kadang dekat dalam ni pun orang kata dia masih terbawa-bawa lagi. Masih ada lagi orang kata dia tak boleh nak kawal diri dia kan. Masih nak cuba dengan budak lain kan. Setakat itu dulu laporan yang dapat kami sediakan untuk kalender jenayah My Metro Online, khusus untuk tatapan pembaca laman web www.hmetro.com.my. Pastikan pelayar laman web terus setia bersama website ini untuk mengikuti ringkasan jenayah sepanjang minggu. Sekian dulu Gaddafi Musli, Syahrul dan Mio Azlan melaporkan untuk My Metro Online.